untuk kamu saling kenal mengenali antara satu sama lain. Okey, itu perintah Allah. Jadi ta'aruf ni perintah Allah dan dia juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya belajar dalam dunia perhubungan, dalam dunia perhubungan saya belajar satu perkara, dia kata form. Form ni apa? Kalau jumpa seseorang, kita nak mulakan conversation, kita nak mulakan perbualan, sesi ta'aruf kita, saya diajar belajar daripada orang-orang yang mahir pakar, dia kata form. Rupanya setelah diamati, ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat besar dan dia adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Az-Zariyat kan, surah Az-Zariyat antaranya yang saya bacakan tadi kan, waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadikan kamu berpuak-puak, berkaum-kaum untuk kamu saling kenal mengenali antara satu sama lain. Baik, kembali kepada perkataan form. Siapa yang rajin tolong saya dia type dekat ruang komen supaya kawan-kawan lain dapat manfaat. Form, F-O-R-M. Kalau kita jumpa tanya family, sebab saya tanya asal mana kan. Baik, tanya family. Form F for family. Tanya mak ayah asal mana, dia asal mana, dah kahwin ke belum, berapa orang anak. Benda ni membantu kita untuk lebih rapat, lebih mengenali. Macam you all semua, saya difahamkan Zaid, you all adalah penggiat dalam industri takaful. Bila berjumpa dengan orang industri takaful ni, silaturahim perlu diperpanjangkan. Pagi tadi saya kuliah subuh saya baru berakhir 8.30 tadi. Kita bercerita tentang infak dan silaturahim. Bersedekah dan juga bersilaturahim. Melalui sedekah jadi silaturahim, melalui silaturahim memudahkan kita bersedekah. Kan? Saya buka je kitab tu, tiba-tiba itu tajuk yang saya kongsikan. Cuma dia tidak ada kena-mengena dengan isu bendera putih. Kan? Tetapi dia terkait. Apabila isu, saya minta maaf isu tu, supaya kita fahamkan isu tu sebenarnya memudahkan kita untuk tunaikan tanggungjawab kita terhadap seorang Muslim yang lain. Boleh pagi ni tak apa, saya dah cakap boleh. Pagi ni kita bertaaruf sikit, lepas tu kita tengok apa kemuliaan Al-Quran, apa sikit kelebihan Al-Quran, selepas tu baru kita ke arah menyebut dengan baik dan sambil-sambil kita menyelami apakah kehendak Allah SWT terhadap ayat yang kita baca tu sebenarnya. Kan? Tapi kalau senang cerita, siapa nak murah rezeki kena baca surah Waqiah. Sebab orang cari rezeki, dia ambil berat ni surah Waqiah ni. Tidak salah. Kerana itu juga pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, suratul Waqiah, suratul ghina. Surah Waqiah, surah kekayaan. Kan, untuk jemput kekayaan. Ikra'uha, maka bacalah ia. Wa'allimuha auladakum, dan ajarlah anak-anak kamu untuk baca surah ni supaya dimudahkan urusan rezeki dan sebagainya. Jadi tepatlah, betul lah apa yang kawan-kawan dalam ni buat program baca surah Waqiah tu, betul lah tu. Dah tepat sangat dah, kan? Baik. Kita balik kepada form tadi. Siapa dah dapat form F? Pertama, tanya latar belakang family. Okey. Kemudian O tentang organisasi yang dia wakili ataupun occupation dia, pekerjaan dia, untuk tahu latar belakang ekonomi dia. Kenapa kita tahu latar belakang ekonomi dia? Kalau orang takaful, takaful kan? Kalau orang takaful, tahu latar belakang ekonomi supaya package mana kita boleh offer kat dia. Gitu kan. Tetapi kita nak tahu latar belakang ekonomi dia, organisation ataupun occupation. Oleh kedua-duanya. Supaya kita tahu dia punya kekuatan ekonomi dia, dia orang yang boleh membantu orang lain ataupun dia orang yang perlukan bantuan kita. Faham tak tujuan kita tanya tu? Okay, occupation. Recreation. Recreation ni kita nak tanya waktu lapang apa dia buat. Ada orang waktu lapang dia pergi library, ada orang dia suka jalan-jalan, ada orang dia suka bersilaturahim, ada orang dia suka tengok keindahan alam, pergi melancong dan sebagainya. Itu semua terkait dengan perintah-perintah Allah Subhanahu Taala. Ada orang dia waktu lapang dia nak rehat je. Kan? Kemudian last apa? M. M kita punya message kita. Okey. Tanya family dulu, tanya question, lepas tu tanya tentang relation recreation dia pada waktu lapang apa dia buat. Kenapa kita tanya waktu lapang? Siapa boleh share kat sini? Agak-agak. Kenapa kita tanya waktu lapang dia buat apa?
Siapa boleh share dengan saya? Kod bersama aktiviti. Macam mana? Bersama hobi. Nak tengok sama tak hobi lagi? Kenapa sibuk nak tahu waktu lapang buat apa? Nak tahu masa tu manfaat ke tak? Nak tahu dia, apa yang dia isi dengan masa lapang tu. Mana tahu benda tu boleh menginspirasikan kita kan. Dan satu lagi tentang masa. Bila kita tahu recreation, waktu lapang dia buat apa. Okey, apa yang saya nak cakap Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Untuk mudah kita berurusan dengan dia, bertemu dengan dia, nak ziarah dia kan. Jadi waktu lapang buat apa ni? Senanglah kita nak ziarah dia kan. Senanglah kita nak pergi jengah-jengah dia. Hari ni hari cuti. Jom pergi jengah dia. Rupa dia hari cuti ustaz. Saya memang tak ada rumah hari cuti. Memang saya pergi balik rumah mak saya. Saya bawa mak saya jalan-jalan. Jadi bila kita dah tahu rutin cuti dia, tak adalah kita terbazir dalam pengurusan masa kita. Betul tak? Setuju tak dengan saya? Jadi orang-orang orang bisnes, orang sibuk, dia sangat penting uruskan masa. Jangan dia dah jalan jauh-jauh, orangnya tidak ada. Contoh kan, dia nak buat surprise konon, siap bawa makanan sikit, bawa hadiah sikit, souvenir sikit, orangnya tak ada pula. Subhanallah. Jadi dekat situ kita dah dapat jimatkan masa. Dan ini juga disebut oleh Imam Ghazali rahmatullah alaih, perkara yang kerugian yang berlaku pada setiap hari adalah bila dia jumpa saudara dia tak tanya sihat tak sihat, apa khabar semua dan sebagainya. Tanya khabar. Baik. Bila saya amalkan benda ni, saya ambil daripada almarhum ayahanda saya. Bila saya perhatikan tentang form ni, saya baru belajar lebih kurang 5 tahun lepas kot. Satu orang sembang dengan saya bercerita tentang form ni pada 5 tahun yang lepas. Tetapi pengamalannya telah diamalkan oleh almarhum ayah saya daripada saya kecil dulu. Bila dia jumpa orang, dia tanya, asal mana? Kalau dia duduk, kenduri kendara, salam ke apa, duduk sebelah. Asal mana bang? Memang orang Melaka ke? Jadi saya meniru-niru apa yang ayah saya buat. Rupanya itu terkandung dalam perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ayah saya bukan ustaz. Ayah saya bekas tentera dan dia peneroka Felda, tapi dia suka duduk dalam majlis-majlis ilmu. Jadi ayah saya telah pun amal benda tu. Jadi saya tiru kan. Asal mana? So asal Melaka. Untuk perkongsian sikit kawan-kawan, sewaktu saya pengajian saya di Mesir. Ni sambil-sambil kita bertaaruf. Sewaktu pengajian saya di Mesir, saya di tahun akhir di Mesir, ada satu rombongan dari Island. Orang Malaysia kita, mereka jalanlah nak tengok kesan-kesan sejarah peninggalan para anbiya salafus soleh yang berada di bumi Mesir. Saya jadi tourist guide lah. Pembantu dia untuk tunjuk lorong dan sebagainya, bantu-bantu apa yang patut. Jadi sementara tunggu wanita bersiap, tunggu isteri dia bersiap, saya kena layan VIP ni, dia buat PhD di Island. Jadi saya buat bukan satu grup, saya buat satu couple saja. Alhamdulillah dipermudahkan Allah SWT. Jadi saya buat satu couple. Jadi senanglah nak discuss. Kalau satu grup kan itinerary dia macam kita nak kena susun kan. Yang ini simple. Kita sentiasa berunding nak pergi mana? Nak rehat, nak pergi masjid, nak pergi sini, nak pergi makan. Senang. Jadi sementara tunggu, saya pun mulakan saya punya form. Tabiat saya dulu saya tak tahu form pun masa zaman tu. Saya cakap bang, asal mana? Melaka dia tu. Melaka. Melaka kat mana? Melaka saya Jasin. Jasin kat mana? Saya tanya lagi tau, nampak tak? Busybody kan? Jasin kat mana? Jasin kampung Tehil. Ada orang Tehil. Tehil ni sebelah air mulik Air mulik Jasin. Dia ada dua air mulik di Melaka. Satu air mulik Masjid Tanah, satu air mulik Jasin. Yang tadi air mulik tadi saya nampak, dia air mulik Jasin ke air mulik Masjid Tanah. Baik. Dia kata Tehil. Saya kata, Tehil kamu saya lah. Kan? Terus saya tanya, Tehil. Tehil rumah kat mana bang? Dia tanya, kenapa? Dia kata, saya pun orang Tehil juga. Lepas tu saya tanya dia, rumah dekat mana? Dia kata, rumah kalau pergi dekat sawah, ujung tu turun bukit, sebiji rumah je kat sawah. Saya terus tangkap tangan dia. Dia kata dia anak. Lepas tu saya cakap, nama tuan rumah tu Haji Sailan, betul? Dia kata, betul. Kenal saya memang orang Tehil, saya cakap. Saya kecil-kecil yang saya duduk ngatuk saya dengan nenek saya banyak masa di Tehil. Jadi saya pun tangkap tangan dia, saya salam, saya cium tangan dia. Saya kata, bapak saudara, kan? Allah jumpakan kita di Mesir. Tak pernah jumpa dekat Malaysia. Tak pernah jumpa dekat Tehil. Sebab dia sibuk belajar. Saya kecil, dia dah masuk universiti. Jadi saya
cium tangan dia, dia pun terperanjat. Dia kaget oh kaget, semacam orang Sumatera pula. Dia pun kaget, dia kata, kata macam mana? Saya pun cerita, saya rumah ni. Ya Allah, dia kata kecilnya dunia ni. Rupanya anak buah dia, servis dia untuk jalan-jalan pusing-pusing dekat kota Cairo pada hari itu. Masya Allah. Jadi apa kesan dia? Tourist guide kan dapat tips kan? Dapat tips. Oleh kerana, ini anak saudara. So, all free of charge. Kan? Makan, minum, semua siap dapat hadiah. Nampak tak? Itu yang disebut dalam hadis tadi, saya tazkirah pagi tadi, kuliah subuh tadi, tentang silaturahim dan kaitan dia dengan rezeki. Lepas tu murah rezeki dah. Betul lah. Nabi SAW kata, siapa yang nak rezekinya dilapangkan, umurnya dipanjangkan, hidupnya dimudahkan, fal yasil rahimahu. Maka hubungkan silaturahim. Hubungkan silaturahim. Jaga hubungan tu. Boleh? Boleh. So, itu sedikit perkenalan, dan saya anak lelaki sulung daripada 7 adik-beradik. Saya ada 2 kakak lah. 2 kakak. Jadi, saya lelaki sulung, saya adalah waris ayahanda saya lah. Saya ketua keluarga sekarang. Ayah saya dah meninggal. Tinggal mak yang tercinta, baru semalam ulang tahun kelahiran mak saya. Masya Allah. Boleh saya kongsi sikit, kawan-kawan boleh manfaatkan. Mungkin ada sebahagian kawan-kawan dekat sini yang telah pun amalkan benda ni. Saya suka berkongsi. Saya kempen dalam keluarga saya kempen dengan anak-anak buah saya semua. Apabila Allahumma salli ala Muhammad, ulang tahun kelahiran, siapa yang patut kita raikan adalah mak kita, ayah kita. Boleh bila ulang tahun kelahiran, kita pun buat belon kan, sekarang punya trend kan, buat belon penuh rumah, lepas tu hias kan dekat tepi dinding, happy birthday, ada kek, ada apa kan, lepas tu orang bagi hadiah kat kita, betul tak? Yang orang bagi hadiah kat kita sebagai sunnahnya terima dan ucap terima kasih. Tetapi hakikat dan faktanya, secara nurani naluri seorang anak, seorang hamba Allah, kita tahu tidak layak untuk kita diraikan sama sekali. Bahkan keraian itu kembali kepada mak kita yang dulu mengandung 9 bulan, yang kita duduk dalam perut pun kita dah kurang hajar dengan mak kita. Kurang hajar kan, orang Melayu dia kurang hajar. Sebab apa? Mak akan cakap apa dia buat kat perut tu? Dia tendang-tendang, dalam perut dah tendang ibu dah. Nampak tak? Mak kata tendang. Saya tanya isteri saya buat muka bila dia mengandung kan, dia buat muka, kenapa dia tendang-tendang? Saya pun tepuk dia, tepuk perut isteri saya. Belum keluar lagi dah tendang umi dah. Biasa kan. Sebenarnya betul kembali istilah, dia bukan menendang-nendang, dia bergurau. Dia bergurau. Kecil lagi dah tendang mak. Ni kalau lahir muda pijak agaknya mak dia. Baik. Boleh Jadi orang yang patut kita raikan adalah siapa? Mak kita. Siapa yang birthday dia untuk 2021 ni bulan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan yang dah lepas bulan 6 sampai bulan 6, yang dia seronok panggil kawan-kawan dia jamu makan apa semua, dia panggil mak dia, sikit apa pun dia tak bagi mak dia, masih ada kesempatan untuk backdated. Boleh saya pun kadang-kadang terlupa backdated. Boleh saya kongsikan benda ni, dan kongsilah dengan ramai orang supaya mak kita rasa seronoknya dia melahirkan kita kan. Kita pula mak kita, mak ni birthday abang ni, mak dia nak bagi apa-apa tak, kan, selamba kodok je muka dia, buat tak malu dia pula kan. Dah lah duduk dalam selesa-selesa, makanan disediakan, nak lahirkan tu mak kita yang bertarung nyawa. Betul tak? Antara hidup dan mati. Bapak kita pula nervous tak sudah-sudah. Sebab apa saya cakap? Sebab saya bapak kepada 5 orang anak. Jadi saya 5 kali nervous. Tiap-tiap kali isteri saya bersalin, 2 anak nombor 2 saya menangis sebab dia duduk relax dekat dalam. Kan? Dah buka 3 cm, 4 cm, dia relax lagi. Dengan anak yang terakhir, anak yang nombor 5 saya, dia lebih relax lagi. Dia tak nak keluar-keluar, dia tenang je kat dalam. Doktor check sampai bacaan jantung dia semakin lama semakin lemah. Touching pula pagi ni. Ketika itu saya buat satu keputusan yang boleh selamatkan isteri saya dan anak saya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Saya cakap dengan isteri saya cakap sentiasalah dengan Allah Taala. Abang nak pergi surau kejap. Saya dah tak boleh kawal Saya tak boleh kawal. Saya telefon mak saya, saya telefon mak mentu saya, mohon kekuatan doa. Cakap mak doa Allah mudahkan. Saya pun pergi turun buat solat hajat, minta hanya dengan Allah
buat solat hajat dekat surau HSA, buat solat hajat, saya nangis nah, macam-macam je ni. On the way nak pergi surau tu, air mata meleleh je. Ya Allah, selamatkan isteri saya. Ya Allah, dia kata kalau keadaan tak mengizinkan, habis je ubat tu, induce habis je ubat tu, dia akan operate isteri saya. Jadi saya cakap, saya terima isteri saya dalam keadaan baik daripada mak bapak mentua saya. Takkanlah disebabkan saya, isteri saya terima ada satu parut kan, jahitan dan parut kena belah perut dia. Saya cakap, ya Allah, tolong sepanjang jalan pergi surau tu saya dah bermunajat, ya Allah kan, selamatkan ya Allah, selamatkan kedua dunia, ya Allah, mudahkan ya Allah kan, mudahkan ya Allah, mudahkan ya Allah. Saya buat solat hajat. Saya naik dengan harapan apa? Dengan harapan naik-naik, kononnya macam staff nurse ke kan, doktor tu, tahniah Encik Encik Syam kita tahniah. Saya harap perkataan tu. Tapi Encik macam mana isteri saya? Ada kat dalam, boleh masuk. Allah kan, nervous lagi. Saya masuk, saya tengok muka isteri saya tenang. Orang nak bersalin, muka dia merah tau. Merah, dia sakit, berkerut sakit, dia tenang je. Kan? Seperti seorang wanita mukminah, kan? Tenang je. Saya bila tengok dia tenang, saya yang tak tenang. Ya Allah, tenangnya kan. Sebab tak ada tanda-tanda nak melahirkan. Saya tanya, macam mana? Okey ke Mi? Dia kata, okey. Dia kata, Mi risau. Anak dekat dalam dah tak bergerak, dia kata. Anak saya dia relax, dah tak bergerak. Jadi saya pun pasrah pada Allah SWT. Saya kata, ya Allah, apa saja takdir aku terima kan. Engkau Maha mengetahui yang baik dan tak baik, tapi aku rayu juga dengan penuh pengharapan, mudahkan. Kan? Tak sampai seminit, tiba-tiba, bang, abang panggilkan akak tu, panggilkan nurse. Saya pun panggil, dia masuk, tak sampai seminit alhamdulillah, tak sampai seminit saya jumpa isteri saya yang tenang sangat tadi tu, kan, sakinah tadi tu. Jadi masuk, dia kata, Encik keluar sekejap kan. Dia cek, Encik masuk, tolong saya, tolong keluarlah anak saya kan. Yang isteri saya usap, apalah Mak Enon ni buat kat dalam perut Umi ni, apalah Mak Enon, sekali keluar, Pak Enon, saya senyum dan ketawa sebab jangkaannya salah kan. Dia kata perempuan, semua cakap ni mengandung perempuan ni, tengok cara muka kau perempuan, cara kau makan ni anak perempuan ni, semua cakap perempuan. Sekali yang keluar adalah lelaki, alhamdulillah. Dan sekarang telah pun berusia 2 tahun, tak sama macam dia kat dalam perut duduk relax, sekarang habis rumah bersepah kan. Cakap tak sama dia dalam perut dengan dekat sekarang ni. Sihat walafiat. Baik. Conclusionnya, raikanlah orang tua kita. Raikan orang tua kita. Macam semalam birthday mak saya raikan atuk nenek saya. Berterima kasih kepada atuk nenek saya kerana melahirkan seorang ibu buat kami semua. Tapi atuk saya telah meninggal, jadi relate dengan satu soalan, kalau mak dah meninggal, kalau ayah dah meninggal, apa kita buat adalah meraikan adik-beradik mereka. Kalau mak bapak meninggal, raikan adik-beradik mereka ataupun hadiahkan doa sebagai tanda terima kasih. Boleh? InsyaAllah. Sikitlah perkenalan. Cukuplah kalian mengenali saya serba sedikit. Mungkin ada yang tertanya-tanya berapa usia saya, betul? Okey. Usia ni saya masih muda. Kan? Saya masih muda. Tetapi telah pun sampai sempadan orang dewasa. Saya dah dewasa sebenarnya, dah 40. Tahun ni tahun ke-40 saya. Kan? Tahun ke-40 saya dilahirkan. Jadi ada yang seusia dengan saya tengok semua muda-muda ni. Kan? Semua muda-muda belia, insya-Allah. Ataupun orang baik, muka dia memang muda. Sampai mati, masya-Allah kan. Dalam ni semua baik-baik belaka. Jadi insya-Allah antara perkara yang saya bincangkan dengan Zaid, saya dah beritahu apa usia saya, isteri saya pun orang Melaka juga dan dia junior dekat sekolah saya. Cerita sikit, dia junior dekat sekolah saya lah. Tapi bukan saya mengurat dia bukan saya mengurat dia, dan dia pun menyampah dengan saya waktu kat sekolah dulu. Sebab saya tak pandai bergaul dengan perempuan. Saya dianggap sombong. Satu sekolah saya dianggap sombong. Saya tak pandai bergaul tau. Sebab saya tengok kawan-kawan saya yang ada girlfriend masa zaman sekolah menengah dulu, sekejap-sekejap mengajuk, sekejap dia gunsing, dia tak boleh belajar sebab girlfriend mengajuk. Saya rimas dengan isu-isu tu. Saya rimas, apalah kan. Baik pagi-pagi pergi sekolah, layan cikgu, layan kawan-kawan, huha. Petang saya sibuk dengan sukan, pergi main bola, ada training, takraw semua, huha. Malang kita belajar, huha. Baik, Syed Arif Amir, samalah kita ustaz. Baik, tapi perempuan kejar kita kan, Syed. Itu rezeki perempuan kejar. Tapi isteri saya tak suka saya. Isteri saya tak suka pun. Dia bukanlah macam perempuan lain macam dia kata, Abang Hisham lalu kan. Ya Allah ya Tuhanku kan.
Tapi isteri saya dia normal-normal saja. Rupanya jadi jodoh. Kan? Sebab dia kawan baik kepada adik saya. Adik saya satu sekolah. Jadi dia best friend. Jadi selalu jumpa dengan mak saya apa semua. Rupa mak saya dah simpan hati. Mak saya dah berhasrat dengan dia. Ketika saya tingkatan 4, mak saya cakap dengan saya tak perlu cari sebab mak saya dah jumpa. Masa saya tingkatan 4, subhanallah. Alhamdulillah. Kalau saya tahu betul lah ini jodoh saya, tingkatan 5 saya kahwin terus. Kan? Sebab kalau tunggu pun ni juga bini dia. Kan? Okay. Cuma ketika saya nikah, isteri saya berusia 26. Saya cakap, kalaulah ketika dia 16 tahun, alangkah indahnya. Kan? Muda lagi dah dapat. Kan? Dapat isteri muda lagi. Ini dah 26 baru dapat. Kan? Baik, insyaAllah. Itu rahsia jodoh. Ala kulli hal, kita raikan siapa? Raikan mak dan ayah kita. Boleh? InsyaAllah. Pada yang birthday akan datang, birthday yang akan datang, dah boleh buat persiapan dah, buat surprise. Buat surprise untuk mak ayah kita, ucap terima kasih sebab melahirkan kita. Kerjaya saya seorang guru dan saya sekarang hal ehwal murid, penolong kanan hal ehwal murid di salah sebuah sekolah di Gelang Patah, dan sekolah tu boleh kata hampir 100% murid saya adalah orang asli kampung Simpang Arang. Jadi bila kita dah bertaaruf ni, ada satu ruang untuk kalian buka, saya buka untuk kalian untuk berbakti kepada kampung tersebut. Nampak tak seronok silaturahim kan? Ada ruang. Okey. Nanti pergi search, tanya ustaz kampung Simparang kat mana? Pergi je maps ke kan? Google Map Google Map pergi cek sendiri. Senang je sekarang. Okey, dekat dalam tu banyak benda yang you all boleh bantu untuk kita punya untuk program-program CSR. Dan saya daripada sekolah, program-program CSR bawa company-company, syarikat-syarikat NGO hantar masuk ke dalam kampung untuk bantu mereka. Baik. Mereka kebanyakannya orang asli dan mereka minta maaf tidak keterlaluan. Saya cakap yang mana bila saya follow up, mereka kan tak nak sekolah kan, dia orang tak nak sekolah. Bila kita follow up, anak dia baling batu, bila mak dia suruh sekolah baling selipar, cakap mak dia babi, cakap mak dia bodoh kan, macam-macam lah, maki hamun. Jadi kita tengok, oh dia tidak ada didikan terhadap orang tua. Jadi saya tekankan tentang didikan, nilai satu orang tua dalam hidup dia. So dah 2 tahun ni program yang kita buat apa? Di bawah HAM, di bawah unit saya, meraihkan ulang tahun kelahiran mereka. Kan kita nak appreciate anak murid kita kan. Yang mana bulan Januari, bulan Februari kita satukan, kita raikan, beli kek besar, souvenir goodies RM2, RM1, RM2 daripada duit cikgu ni, kita raikan anak murid kita. Kita plus sekuntum bunga plastik kan, bunga yang cantik lah, bunga plastik je kan. Kan anak murid kita ketuk-ketuk dalam bas kan, berderai bunga tu kan, bunga plastik. Dan satu kad ucapan yang kita ajar mereka tulis. Mak, terima kasih sebab melahirkan saya 11 tahun yang lepas. Terima kasih ayah sebab membesarkan saya sejak 11 tahun yang lepas. Saya sayang mak, saya sayang ayah. Itu saja ucapannya. Yang mereka kena tulis dengan tangan mereka sendiri. Cikgu boleh je tolong print kan. Tapi kita nak value. Macam mana budak-budak ni, anak-anak murid saya boleh memuliakan mak dan ayah dia. Okey. Itu perkongsian. Bedil So 2021 ni mudah-mudahan yang dah buat sebelum ni, dah ada kesedaran buat sebelum ni, saya ucap tahniah. Yang best juga idea ustaz ni, bagus juga tengok ustaz kan. Yang itu pun saya ucap tahniah sebab you all join Zoom, so dapat suatu perkongsian. Yang tak join tu you all sampaikan. Boleh InsyaAllah. Semoga sampaikan bermanfaat. Kalau mereka amal, dapatlah kita sahamnya serba sedikit. Baik, saya rasa cukup dulu setakat ini. Boleh tak mengaku siapakah yang lebih senior dari saya? Ada tak yang lebih senior dari saya? Untuk saya panggil abang dan kakak. Ataupun semuanya Saya. Ada? Usia kan? Usia saya. Lebih siapa tu? Edwin, saya. Edwin, mana satu Edwin 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 boleh tak buat macam ni? Angkat tangan sikit. Solat. Okey, saya nampak. Masya-Allah. Okey, Edwin. Yang lain lebih muda dari saya okey, tak apa. Okey,
di sisi you all, saya berada di skrin utama, betul tapi saya buka galeri untuk saya dapat lihat semua wajah-wajah yang munawwarin, yang bercahaya-cahaya pada pagi ni kan. Jadi janganlah nak senyum-senyum sangat bercahaya, mungkin sebab tahajud ke apa, tak, sebab cahaya skrin. Cahaya skrin jadikan wajah kalian bercahaya. Jangan nak rasa keret sangat, oh ustaz cakap muka kita bercahaya kan, ya Allah. Kan? Cahaya skrin. Baik, insya-Allah. Kita awali dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Ada tak yang berlatar belakangkan pengajian agama? Pendidikan Islam, sekolah pondok, sekolah agama, ada tak? 38. MHF 38. MHF 38 nama dia. Haji Azim. Haji? Azim. Mana Azim? MHF. Mana saya tak nampak. Okey, masya-Allah, dekat dengan saya. Azim, sebelah saya Subhanallah. Masya-Allah. Azim, kalau apa-apa yang boleh bantu saya, bantu saya. Sebab kita sama-sama belajar. Lain ada tak? Boleh. Ada tak yang lain? Akulah Hana. Siapa? Alif lam lam ha, siapa tak mengaku? Harina. MHF 1. MHF 1, Harina. Baik, masya-Allah, sama-sama kita berkongsi ilmu, bantu-bantu saya. Lain? Ini penting ni. Umar Haziq. Umar Haziq. Mana Umar Haziq? Umar Haziq dekat apa nama? Kita sebut apa ni? Page yang kedua ke page pertama? Dah kena pin dah. Yang saya dia ni. Sebelah Ustaz. Okey, boleh bantu saya? Okey, boleh pin dia orang senang. Terima kasih. Siapa yang pin ni? Baik mengaku, siapa pin? Zaid, jazakallah khair. Masya-Allah. Dah, ni saja. Ada lagi yang tak mengaku? MHM 1. Saya St. Joseph, Ustaz. Sekolah St. Joseph. Ustaz, dalam ni ada Ustaz. Dalam ni ada Ustaz. Ada. Tolong pin Siapa tu? Ni. Saya dah pindah. Dorang gurau je tu. Oh, gurau tak apa. Saya pun jenis orang Melaka yang suka bergurau. Tapi yang tiga terawal tu memang dia punya background agama lah Ustaz. Agama Islam, insya-Allah. Allah bagi manfaat. Kan Allah jadikan dia pemata-pemata ummah. Yalah. Alhamdulillah. Saya ni sebenarnya masa Zaid telefon saya ada beberapa risikan berisik-risik lah untuk kuliah dan sebagainya. Lepas tu rezeki Zaid pagi Jumaat. Saya terfikir sehari dua hari lepas, sehari dua hari sebelum Zaid kontak saya cakap, Jumaat pagi saya kosong lah kan. Saya kosong macam tu lah saya cakap, lepas kuliah subuh macam saya kosong Jumaat tu. Lepas tu Zaid telefon. Bukan Zaid, mak Zaid telefon. Jadi mak Zaid telefon beritahu tentang hasrat Zaid dan hasrat you all semua. Jadi saya bersyukur banyak pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga saya cakap dengan siapa yang rasa, saya tanya ikhlas siapa yang bila dia terfikir tentang kematian, dia tak nak fikir pasal kereta, pasal rumah ke, pasal kahwin, pasal kebahagiaan hidup, dia tak nak fikir, dia nak fokus tentang kematian je. Kalau boleh nak mengaji je. Kalau boleh nak duduk kat surau je. Siapa yang macam tu? Siapa macam tu? Type 1. Ada tak? Siapa yang dia kalau dia ingat akhirat, dia tak nak fikir dah pasal bisnes ke, pasal kerjaya dia ke, dia nak fikir tu je. Type 1. Siapa yang macam tu? Rezeki saya pada umur 38, lagi saya ingat mati, lagi saya excited untuk bekerja. Lagi saya ingat mati, lagi saya excited untuk bersilaturahim. Lagi saya ingat mati, lagi saya excited untuk
aktif dalam kehidupan. Kurangkan tidur saya. Lagi saya nak menikmati kehidupan yang bila tahu hakikat kehidupan kita ni, bila masa Allah ambil, lagi saya excited. Lagi saya excited. Jadi sampai isteri saya cakap, abang lagi ingat mati, lagi excited ni apa hal? Kan? Saya kata, kita tinggalkan orang dengan sesuatu yang bermanfaat, benda tu kan jadi amal jariah kita, betul tak? Setuju dengan saya kan? Setuju dengan saya. Macam you all buat Takaful. macam kalian buat takaful kan, betul lah? Betul. Kalian Hibah. buat takaful, hibah takaful, kalian bantu ramai orang sebenarnya. Ringankan dia punya apa, kita sebut apa? Free of Peace mind. of mind. Ya, bagus Umar. Kita sama free of mind. Bahasa Allah. Dia tenang, jadi tenang kehidupan. So dia boleh fokus pada amalan-amalan lain. Baik. Dah tak dia nak risau dah kalau diuji dan sebagainya. Buat persediaan awal, it's okay. Ada kawan-kawan saya cakap, itu orang takut mati. Ini bukan takut mati, buat persiapan sebelum mati dan persiapan selepas mati. Dan itu adalah amal jariah. Kena ingat tu, amal jariah. Kan? Bila kita meninggal dunia, apa macam mana hibah? Isteri kita akan dapat 200,000, 500,000 kan? Sebagai kita bantu mudahkan kehidupan dia selepas tu. Cuma yang tak puas hatinya, laki baru dia dapat banyak duit. Itu je. Sikit. Saya cakap dengan isteri saya ambil hibah untuk keluarga saya. Saya ambil dengan sepupu saya lah. Kan? Dia buat industri takaful juga. Saya ambil dengan dia. Kemudian saya cakap isteri saya, kalau saya ambil, saya ingat saya ambil 500,000 ke, tak, saya tak lupa lah. Kan? Dia ambil some amount, macam 500,000 contoh. Saya pujuk dia ambil 1 juta untuk saya. Faham? Orang lelaki cepat faham. Orang lelaki cepat faham benda ni. Ambil 1 juta untuk saya sebab bila dah ada tanda-tanda sakaratul maut pada dia, kita dah kena prepare dah. The new one. Betul. Jadi kita nak sara, masya-Allah. Tak payah cerita pasal tu Yang tu semua pandai sendiri. Baik, sikit Hana Radiah belajar di mana Nanti boleh bantu-bantu saya yang 3 orang ni. Hana Radiah belajar di mana? Sekolah Agama Menengah Bestari, Subang Jaya. Subang Jaya. Kemudian melanjutkan pengajian ke? Tu universiti biasa. Saya sekolah agama sajalah. Sekolah agama. Maknanya asas bahasa Arab tu adalah. Masya-Allah. InsyaAllah harapnya ada lagi lah. Dalam ni saya tahu dalam ni ada beberapa orang, semua orang ada asas bahasa Arab. Pertama kita telah memulakan dengan salam bahasa Arab. Lepas tu Fatihah bahasa Arab. Kemudian takaful itu adalah bahasa Arab. Ada seorang lagi Fadil UIA. Fadil pin dia. Ini betul. Saya engineering je. Dulu belajar mana Fadil? Saya dulu sekolah menengah sains Dungun. Lepas tu masuk UIA tapi basic sangatlah engineering je. Belajar engineering tapi basic agama lah yang tu. Basic agama tu adalah belajar. Sikit-sikit. Kuliah tak rasmi kan? Kuliah. Insya-Allah. Kita tengok muka kita boleh tahu insya-Allah. InsyaAllah. Baik. Saya beralih ke Umar. Pendidikan sikit Umar. Saya pun Sekejap Umar sekejap Kawan-kawan yang tak tahu latar belakang Umar ni, tolong type kosong. Mana dia zero pengetahuan latar belakang pendidikan Umar. Type kosong. Saya tengok dekat chat. Yang type kosong ni sambil type sambil istighfar, sambil type sambil istighfar. Sambil type sambil istighfar kawan-kawan istighfar. Kau orang duduk dalam satu tim dah lama, kau tak tahu dia belajar mana. Sambil type kosong sambil istighfar. Astaghfirullahalazim. Masya-Allah. Okey Umar, sikit. Padan muka dia Umar. Okey, Azim, dia istighfar sebab menyakat tu. Saya pun bukannya ada background agama yang kuat pun. Saya sekolah di Sekolah Menengah Agama Bandar Penawar. Baik, Johor Bahru tu, sana Kota Tinggi. Kota Tinggi. Kemudian? Itu pun tak habis. Lepas tu pindah sekolah biasa. Alasan tak mampu nak bawa bahasa Arab? Bahasa Arab tinggi tu saya tak pandai. Tak mampu sama lah dengan isteri saya. Senang je. Dia kalau asal usul sekolah agama, tingkatan 3 pindah sekolah lain, dia punya alasan sama je tuan-tuan dan perempuan. Sama je. Tak mampu bawa. Biasa. Siapa suruh bawa? Orang suruh belajar je. Baik.
Terima kasih Umar. Betul. Siapa seorang lagi tu? 38. Siapa tadi? Hazim. Hazim. Ya saya. Zim. Sikit Zim, latar belakang. Ramai tak tu? Ramai kosong-kosong ni. Okey, Assalamualaikum. Saya sekolah menengah di Sekolah Menengah Mahat Pontian. Masya Allah. Sampai habis. Sampai form 4. Sama macam Umar lah cakap. InsyaAllah Ustaz Azim. Hazim boleh cakap. Sama seperti di atas. Kan? Tak apa. Kan? Sampai tingkatan 3 ke, tingkatan 4 ke. Maknanya, Azim dan yang lain-lain masuk sekolah agama tu sendiri nak masuk ke mak ayah yang sumbat ke situ? Ustaz, saya dekat rumah Ustaz, saya tak boleh jawab tu. Saya dekat rumah ni ada mak ayah saya tak boleh jawab tu. Masya Allah. Sampaikan salam saya pada mak ayah. Mak ayah yang hantar ke sana ke atau sendiri yang minta? Ayah. Kalau saya yang minta. Masya Allah. Umar, Saya. InsyaAllah Azim. awak nak? Awak yang minta untuk sekolah agama? Tak. Saya ikut saranan mak ayah saya. Keseranan mak ayah, Masya Allah. Mak ayah yang baik, subhanallah. Kan? Baik. Fadil. Ini Ustaz. Sebab UIA tadi kan? Ya. Okay, baik. Hana Radiah. Sendiri ni Mak sebab mak nak suruh saya pergi sampai Cairo. habis sampai mana? Sampai Malaysia je. Sampai boleh. Sampai Cairo tak apa. Allahumma salli ala Muhammad. Buat bisnes baik-baik, simpan duit sikit kan. Pergi Cairo. Mak ada lagi? Masya Allah. Ada. Alhamdulillah ada. Awak kan, saya sampai hari ni saya cakap dengan kawan-kawan, saya rindu suasana belajar. Saya rindu lorong-lorong di Cairo. Kan, saya rindu dengan masyair-masyair kita, ustaz-ustaz kita, tawaduk semua masya-Allah kan. Rindu dengan orang-orang Arab sana. Orang Arab sana kasar. Yang lembut, yang mana mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berlembut dengan itu maka dia lembut. Yang mana yang jauh daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kasar. Lepas tu karakter dia memang sebenarnya dia kasar. Tetapi kena sayang dekat dia orang. Kena sayang dekat dia orang. Orang Mesir ni dia lain sikit, dia Kibti. Bangsa Kibti dia ada kasar sikit. Lepas tu kalau muda-muda dia suka bina badan. Dia suka badan cantik-cantik semua yang lelaki-lelaki, tough. Tapi banyak tak ada kerja. Sana memang jobless. Banyak yang jual stokin, jual tali pinggang kan. Jumpa kita jual stokin. Berapa kali nak beli stokin dengan dia saya tak tahu. Saya jumpa kita orang Malaysia, dia jual stokin. Kan? Kita doakan mereka semua murah rezeki. Baik, sikit saya ada terlihat beberapa orang yang wajahnya ceria. Tapi oleh kerana saya bukan co-host, saya tak boleh nak apa nama? Saya tak boleh nak spotlight dia. Saya dah cakap dengan Zaid, hari ni kita lebih banyak kepada Allahumma salli ala Muhammad, lebih banyak kepada bertaaruf. Kesan daripada ta'aruf barulah kawan-kawan tahu. Kan? Siapa tadi? Umar. Kesan kita bertaaruf barulah tahu, yang kawan-kawan ni tak tahu Umar belajar kat mana semua, kan? Tak senonoh ada orang ni. Baik. Tak apa, masya-Allah. Sedikit tentang surah Al-Fatihah. Al-Fatihah maksud dia apa? Bantu saya. Maksud dia pembukaan kan. Tentang membuka kan. Al-Fatihah pembuka. Dan kalau kita tadabbur satu persatu surah Al-Fatihah ni, dia sungguh nikmat sekali. Saya umur 40, baru-baru ni ada satu orang ustaz hadiahkan saya, dan hari ni saya hadiahkan kawan-kawan semua dekat dalam ni. Semoga jadi jariah buat saya dan jariah buat ustaz yang hadiahkan amalan ni buat saya. Baik. Kalau kita tengok surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas senang kan? Surah Al-Ikhlas. Sana. Boleh tak? Unmute dan bacakan saya surah Al-Ikhlas. Surah popular waktu solat tarawih bersendirian. Silakan. Unmute. Dan sama-sama bacakan surah Al-Ikhlas. Saya kena kira Boleh. 1, 2, mula. Saya nak dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul
Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, Masya Allah. Kan? Saya nak dengar dia punya call-callah hujung tu je kan. Saya nak dengar, saya nak detect benda tu baik. Semua bagus-bagus kan. Tapi bukanlah demikian waktu kalian baca dalam solat, betul tak? Saya kalau anak murid saya dalam kuliah-kuliah Quran, Zaid saya mengajar, bukan mengajar, saya membimbing. Nak cakap mengajar malu, nak cakap membimbing pun malu. Apa perkataan sesuai? Saya bersama-sama dengan jemaah surau dekat tempat ayah dengan ibu Zaid. Kan? Jadi asbab tu ya yang kita dapat perkenalan pula kan. Dipanjang-panjangkan. Baik. Saya cakap saya suka nak dengar. Nak dengar kal-kalahnya, sebutannya, lepas tu kita benturkan balik, kita tengok balik istifadah. Baik, yang nak saya hadiahkan pada hari ini kan adalah satu amalan. Betul, bagus Umar berterima kasih pada Zaid kan. Baik. Saya pun cemburu dengan Zaid sebenarnya. Bila Zaid dia buka benda tu, hari ni kalau ada 40 orang yang dapat manfaat, semua tu masuk dalam akaun Zaid. Okey, saya cemburu pada orang-orang yang buka jalan pada kebaikan. Baik, kita tengok surah Al-Ikhlas. Saya bacakan. Nanti kawan-kawan semak balik, tengok tepat tak yang kawan-kawan baca dengan apa yang saya baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan bacakan, ni antara yang saya sudah cakap, saya akan bacakan bacaan dalam solat. Tadi yang kalian baca, bacaan depan skrin. Dia tak sama Bacaan depan ustaz tak sama dengan dalam solat. Begitu juga dengan Fatihah. Saya cakap dengan jemaah masjid, jemaah surau, saya cakap, baik tuan-tuan bacakan untuk saya Al-Fatihah. Al-Fatihah yang tuan-tuan bacakan sewaktu tuan-tuan solat zuhur. Ada beza. Waktu solat maghrib, waktu solat zuhur, waktu jadi imam, waktu jadi makmum, berbeza. Korang baca Fatihah macam mana? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Lagi meeting dah nak on kan? Lagi meeting dah nak cepat kan? Bos dah tunggu kan? Leader-leader dah tunggu. Kita pula tergege baru nak semayang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya, tu yang maksud saya. Bacaan Fatihah dalam solat sir atau solat zuhur. Bila kita semak dan kita cek semula, Masya Allah, 10 tahun Fatihahnya rosak, kan? 15 tahun Fatihahnya rosak, kan? Jadi rosak Fatihah, rosaklah solat. Boleh biasa solat sir ni bahaya. Sebab apa? Sebab kerosakan tu telah dialami oleh orang yang sedang bercakap. Jadi pengalaman tu dikongsikan dengan kalian. Bila ustaz kita test, dia kata, indama anta fi solati zuhur, dia kata, waktu kau solat zuhur sila bacakan Fatihah ketika itu. Itu cakap apa beza? Kan rupanya Syekh beritahu, kau solat zuhur macam ni kau baca, betul tak? Kau tengok Fatihah kau betapa hancurnya. Ya Allah, cakap astaghfirullahalazim, nganti istighfar pada Allah. Sekejap lagi kita tengok surah Fatihah. Tapi saya sampaikan dulu yang ini hadiah untuk kawan-kawan sebelum saya terlupa. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik. Yang saya nak beritahu dekat sini, Allahus samad tu maksud dia Allah adalah yang kaya, Allah tempat kita meminta. Allah tempat kita berhajat. Allah tidak berhajat pada siapa-siapa. Boleh faham tak maksud dia? Kita ambil istifadah ayat tu, surahnya ringkas, simple, umur 40, baru saya dapat hadiah ni. Sedangkan saya telah baca surah ni daripada saya kecil. Tapi rezekinya dapat ketika saya berusia 40. Ustaz ni kata, dia kata, Syekh, kalau entah ada apa-apa hajat, baru ni satu orang mengadu dengan saya, dia kena gangguan. Dia kena gangguan teruk, sihir dan sebagainya. Jadi mengadu, mentang-mentang saya ustaz, dia minta saya tolong rawat dia. Saya cakap saya tak pandai. Dan tu saya rujuk pada satu ustaz lain. Yang saya boleh bagi apa yang Allah bagi. 3 kul ataupun kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Kul a'udzu birabbin nas elakkan daripada gangguan-gangguan manusia dan jin. Boleh Ada gangguan baca kul a'udzu birabbin nas banyak-banyak.
Sebab benda ni Allah yang ajar. Baik, yang kedua surah Al-Falaq tentang sihir pada waktu malam. Sihir dan kejahatan-kejahatan sihir. Untuk membatalkan sihir surah Al-Falaq. Baca banyak kali. Ada, itu simple secara asas. Manakala surah Al-Ikhlas, tempat kita berhajat, dia kata entah boleh cakap dengan yang sakit tu, suruh dibaca surah Al-Ikhlas sampai dekat Allahus Samad, berhenti sejenak, maka dalam hati ni lafazkan apakah keinginan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah beritahu, kawan-kawan tahu tak, ini wahyu dari Allah. Allah turunkan dari Allah SWT ke Lauhul Mahfuz, kemudian kepada Allahumma salli ala Muhammad, kepada Jibril alaihi salam, dan Jibril membawa wahyu ni untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW diperintahkan untuk sampaikan kepada semua manusia. Nampak tak? Nampak? Maknanya benda ni datang dari yang Maha Pencipta, yang Maha Mengetahui, yang Maha Memahami siapa kita ni, manusia ni, yang serba lemah, kan? Yang serba berharap, serba bergantung dengan setiap orang. Dengan setiap apa saja, bergantung dengan oksigennya, bergantung dengan airnya, bergantung dengan makanannya, bergantung dengan susu haiwannya, bergantung dengan daging haiwan. Kita orang yang fakir dan kita orang yang tak memiliki apa-apa, kita sentiasa berharap dengan sekeliling kita, berharap dengan cahaya supaya kita dapat melihat. Betul? Berharap dengan bunyi supaya kita dapat mendengar. Dan gitulah keadaan kita. Sedangkan Allah tidak berharap apa-apa. Allahus Samad. Kan? Hakikatnya Allahus Samad, dia tidak bergantung pada siapa-siapa, dia tak perlukan siapa-siapa pun. Bahkan dia menunaikan keinginan dan hajat semua orang yang menadah tangan. Kawan-kawan tahu, sewaktu saya menunaikan umrah dengan keluarga saya, orang ni tadah tangan, ni tadah tangan, saya tengok lautan manusia tadah tangan, betul tak? Kan, depan Kaabah bermunajat pada Allah SWT, Allah, nangis. Tiba-tiba saya sedang bertafakur, saya tengok, saya lihat satu kebesaran Allah SWT yang luar biasa, Masjidil Haram yang berpadat dengan manusia, yang mana masing-masing menadahkan tangan dengan tangisannya, memohon, merayu, bermunajat dengan Allah SWT. Saya terfikir satu perkara, hebatnya Allah SWT tunaikan hajat pada setiap orang yang tadahkan tangan tu. Betapa kayanya Allah SWT. Jadi, terkait dengan ayat kedua surah Al-Ikhlas, yang ini maksud dia kita kena rasa Allah suruh Jibril hantar pada Nabi SAW dan beritahu pada Nabi SAW, wahai Muhammad, katakan, kul, kau cakap benda ni. Huwallahu ahad, dialah Allah yang satu. Allahus Samad, dia yang tidak memerlukan siapa-siapa pun. Tidak bergantung pada satu. Dan dia tempat untuk orang lain bergantung. Tempat semua makhluk bergantung. Wahai Muhammad, kau cakap benda ni. Beritahu pada manusia, kau cakap benda ni. Beritahu Allahu Ahad. Allahus Samad. 2 kali. Allahu Ahad, 1. Tak ada kuasa yang boleh standing dengan dia. Allahus Samad. Allah tempat orang lain bergantung. Tempat orang lain, hamba-hamba lain semua berharap hanyalah kepada Allah. Maka ketika itu, dengan sepenuh kefahaman kita, rasa dalam hati kita, maka kita diam sejenak. Ini ini amalan ni. Diam sejenak dan lafazkan apa yang kita nak. Wa imma, hajat itu terkait dengan urusan kehidupan dunia kita ataupun untuk keperluan kehidupan kita yang lebih panjang, iaitu kehidupan akhirat kita. Kan? Ketika tidak tenang, baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Dalam hati, ya Allah, hati aku gundah gulana, kan? Hadiahkan aku ketenangan, ya Allah. Ulang, Allahus samad, engkau tempat aku meminta. Allahus samad, ulangan. Allahus samad, sebut. Engkau tempat aku minta, jadi aku minta, ya Allah. Engkau tempat aku minta, jadi aku minta, ya Allah. Engkau tempat aku minta, jadi aku minta lagi, ya Allah. Kan? Baik, kemudian selepas habis, kata ustaz ni, dia kata entah sambung, habiskan. Kemudian sambung. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Baca 3 kali. Nak baca 3 kali, baca 3 kali. Sekali pun boleh 3 kali, 5 kali, 7 kali, 11 kali, 40 kali, suka hati. Selagi mana kita, selagi tak puas untuk kita mengadu dengan Allah SWT, bacalah. Kan? Mudahkan urusan. Sampai Allahus samad, ya Allah, mudahkan urusan aku ini, ya Allah. Mudahkan urusan aku ini, ya Allah. Mudahkan urusan mak aku ini. Hadiahkan al-ikhlas. Kan? Jadi, mudah-mudahan bermanfaat dan saya hadiahkan amalan ni. Tengok, baik tak Ustaz? Kan? Ustaz dah bagi hadiah awal-awal lah. Masya Allah. Saya hadiahkan amalan ni pada kawan-kawan yang ada. Pintu keselamatan saya tak tutup.
Jadi saya telah diserang dengan apa? Otromentaro. Jadi masya-Allah, sayang. Tu. Otromentaro tak ada baju. Kan? Saya baca Quran. Dengan kawan-kawan. Baik, masya-Allah. Maafkan saya maafkan saya dan maafkan isteri saya sebab dia terlupa untuk lock saya punya pintu keselamatan ni. Jadi saya terpaksa menghiburkan anak saya seketika dengan umpan-umpan moden. Umpan moden. Masya-Allah. Macam. Ya. Dah. Okay. Alhamdulillah kan. Masya-Allah. Mudah-mudahan Ultraman tu tak datang serang semula Allahu Akbar. Sibuk Ultraman pula sekarang Ayah kan, man. Kan, man. Ini bapak dia nak fire. Kan. Tak apa. Baik. Kita kembali kepada surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah dekat mana? Kalau tengok keindahan surah Al-Fatihah, pujian pada Allah SWT. Alhamdulillah, kita puji Allah. Bismillah, dengan nama Allah. Kemudian kita puji Allah SWT. Kemudian saya akan sambung sebentar lagi. Saya perlu berikan jaminan keselamatan pada kita semua, insyaAllah. Sekejap. Okey. Assalamualaikum. Ustaz dah masuk. Ustaz dah masuk. Jaga perangai sikit, Ustaz dah masuk. Mune. Jadi pertama sekali saya nak semua selesa lah dengan saya dan saya pun selesa dengan kawan-kawan semua. Saya menganggap ni semua kawan-kawan, bukanlah anak-anak murid pun. Dan anggaplah saya sebagai kawan-kawan. Kita kawan-kawan, saling ingat mengerti antara satu sama lain. Baik, kita kembali kepada surah Fatihah. Surah Fatihah, kita berdiri setiap kali solat, kita baca surah Fatihah, kita sebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu pujian. Ar-Rahmanirrahim. Itu pujian. Maliki yaumiddin. Itu pujian. Masya-Allah. Dah berapa kali pujian dah? 4. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Yang ini, yang next ni seronok. Iyyaka na'bud, kepada engkau kami sembah ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan kepada engkau kami mohon pertolongan. Jadi tadi kan Allahus Samad, betul. Ketika kita lintaskan, kita bacakan lisan kita melafazkan Allahus Samad dalam hati kita, lintasan tentang hajat-hajat dan keinginan kita yang baik-baik. Lepas tu bukan itu saja. Saya dengar doa ustaz-ustaz saya, dia kata ya Allah tunaikan hajat kami ya Allah. Ya Allah tunaikan hajat kami. Maksud dia hajat isteri kami disebut saya suka doa tu. Dan tunaikan hajat isteri kami, doa-doa tunaikan, kabulkan doa isteri kami buat kami ya Allah. Kabulkan doa mak dan ayah kami buat kami ya Allah. Kabulkan doa guru-guru kami buat kami. Maknanya kan guru-guru doa untuk dia, betul. Mak ayah pun doa untuk dia, isteri pun doa untuk dia, anak pun doa untuk dia, dan orang-orang yang kabulkan doa mereka-mereka yang mengasihi kami ya Allah. Maknanya kawan-kawan siapa saja, anak murid ke siapa saja yang sayang kat kita, dia akan doakan kebaikan kan. Jadi kita jadi penguat ya Allah, kabulkan setiap doa-doa mereka. Macam tu. Jadi dekat situ iyyaka na'budu, pada engkau kami sembah kan. Wa iyyaka nasta'in. Okey, kita ambil alihkan dia punya dia punya gaya bahasa tu, alihkan kepada gaya bahasa Melaka, senang cakap macam ni. Ya Allah, kan, aku tak sembah yang lain, aku sembah engkau je, kan. Ya Allah, kami tak sembah lain pun, kami hanya sembah engkau. Dan kami hanya minta dengan kau ya Allah. Itu bahasa diterjemahkan kepada bahasa yang lebih kita nak faham. Bila kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang benar, jalan yang lurus. Kalau dalam rezeki ada tak orang memperoleh rezeki daripada jalan yang tak benar, jalan tak lurus? Ada tak yang Allah SWT sepatutnya shortcut dia macam ni, zap dia dah sampai kan. Dia nak rezeki sebenarnya dimudahkan urusan rezeki dia, tapi Allah SWT jadikan dia seleko turun naik gunung kan. Naik gunung turun payah semua dengan penuh kesusahan, barulah dia sampai dekat matlamat rezeki dia. Boleh faham tak maksud saya ni? Jadi baik, nak dikaitkan dengan surah Fatihah dengan amalan kita untuk cari rezeki. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita dah minta ya Allah bantu, betul kepada engkau kami sembah, kepada engkau juga kami mohon beri bantuan. Wa iyyaka nasta'in,
ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang benar. Kaedah penyelesaian yang betul. Itu maksud dia. Kaedah cari rezeki yang baik. Dan kami dah terjun dalam bidang ni, ya Allah mudahkan urusan kami. Jangan susahkan, tu maksud. Kan kita boleh kaitkan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina, ada tak yang pemain-pemain penggerak takaful ni leaders ajar cara lain tapi dia buat kreatif dia buat cara lain. Ada tak? Ada buat memandai-mandai dia? Tak ada sebenarnya tak payah. Yang mengiling ni mungkin orang baru. Sebenarnya ada. Tak adalah, saya minta maaf Sebenarnya ada kan. Lain yang leader saja, lain yang dia buat kan. Betul lain cikgu aja, lain dia buat. Baik, itu maksud dia. Kembalikan dia ke track yang sebenar. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada orang dia capai kejayaan, dia capai kekayaan, dia capai apa yang dia nak. Tapi jalan tu bukan jalan yang Allah suka, tapi melalui jalan yang Allah tak suka. Tapi dia dapat beli rumah juga. Melalui jalan yang Allah tak suka, yang Allah benci, dia dapat juga beli kereta. Melalui jalan yang Allah benci, dia dapat juga jodoh. Melalui jalan yang Allah benci, dia dapat anak. Melalui jalan yang Allah benci, dia dapat kekayaan. Melalui jalan yang Allah benci, dia dapat segala-gala apa yang diusahakan. Tapi kita minta jauh dengan Allah SWT, kita tak nak rezeki macam tu. Kita nak rezeki yang engkau kurniakan kepada mereka-mereka yang engkau sayang, engkau beri nikmat kan. Siratal ladzina an'amta alaihim, yang kau beri nikmat kepada mereka yang kau sayang. Ghairil maghdub, bukan orang yang kau marah, kau murka. Waladdallin, dan bukan mereka yang sesat. Okey, itu sedikit kita dapatkan intipati daripada surah apa? Surah Al-Fatihah. Jadi okey, kemungkinan hari ini kita bertaaruf dan kita buka dengan surah Fatihah sebab kita dah menghampiri ke pukul 10. Saya difahamkan Zaid 1 jam Zaid ke 45 minit sebenarnya Zaid, ke setengah jam? Boleh je selagi Ustaz sudi. Selagi Ustaz sudi, nanti sampai tahap keikhlasan yang sebenar, tinggallah saya dengan Zaid. Dan sebenarnya Zaid pun nak keluar. Zaid pun nak keluar macam korang. Tapi dia tak sampai hati. Dia kata, korang hajar tu, korang tinggalkan aku dengan Ustaz je. Ingat saya tak tahu ke? Sebab saya pun macam Zaid juga. Saya macam korang juga, sama kan? Siapa keluar dulu, dia untung. Siapa keluar kendian, lantak lagi kau. Baik, tak apa, kita bersiaran sekitar sejam pun sudah, bagi saya sudah terlalu banyak dah kan. Cuma hari ini dalam Al-Quran kita tak dapat banyak. Saya pun bersyukur, mudah-mudahan Allah SWT terima hadiah saya tadi, surah Al-Ikhlas dan juga surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan diterima oleh Allah SWT. Allah redha pada kita, Allah suka pada kita. Allah SWT jadikan kita semakin lama semakin baik. Baik, dalam surah Al-Fatihah tu ambil, cuma siapa yang ada pen, yang ada kertas ke, atau ada buku catatan, saya harap untuk sesi saya adalah buku khas. Buku khas. Nanti kita akan sama-sama tajwid sikit. Itu faham tak? Lepas tu ada istifadah. Okay, Fatihah ini dapat apa? Rumusan dia kan. Lepas tu rasa syukur dapat rumusan dia ni, dapat surah ni. Baik. Masya Allah. Terperanjat saya. Siti Nulia Hamzah Qabil tu dia kata. Nak dia cakap Arab ni. Mana Nulia? Dia sekolah Arab juga ni saya rasa ni. India. Mana Nulia? Lecturer. Ni saudara saya Ustaz. Saudara Zaid. Saudara jauh lah. Taklah Ustaz, just banyak mengikuti je lah. Itu je. Qabil tu betul Ijaztukum. Saya ijazahkan. Saya punya line ni keluar masuk. Macam mana dengan korang? Okey. Suara Ustaz okey. Alhamdulillah okey. Alhamdulillah okey Ustaz. Okey. Dekat skrin dia keluar masuk. Maknanya dia kata cukup tu Ustaz. Keluar terus Ustaz. Baik. Ustaz Andai kata kami. andai kata terputus terus, maka itulah takdirnya.
terputuslah kita. Jadi saya minta maaf atas banyaknya kalam saya, kalau ada perkataan-perkataan saya tak sesuai, saya minta maaf. Dan perkataan-perkataan yang mahal, ungkapan yang mahal, saya sayang kalian semua li ajlillah, kerana Allah Subhanahu taala, kerana diperintahkan oleh Nabi SAW supaya mengasihi semua penuntut-penuntut ilmu. Kan? Nabi SAW perintahkan kasihilah penuntut-penuntut ilmu, jadi saya kasih kepada kalian semua. Kan kun aliman au muta'alliman au muhibban, wala takun khamisan. Jadilah kamu orang yang mengerti, kun aliman au muta'alliman, atau orang yang belajar, au mustami'an, ataupun orang yang mendengar. Lepas tu yang keempat, au muhibban, ataupun orang yang mengasihi mereka-mereka tadi ni. Wala takun khamisan, jangan jadi orang yang kelima, engkau akan binasa. Jadi saya nak yang kelima-limanya, saya nak jadi orang yang mengerti. Saya masih lagi nak belajar dengan kawan-kawan yang ada pin dekat sini. Kemudian saya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, saya suka nak mendengar juga. Kemudian saya nak sayang pada kalian semua sebagai penuntut-penuntut ilmu, dan saya tak nak jadi orang yang kelima. Jadi memadai untuk setakat ni kan, surah Fatihah. Cuma saya sebenarnya saya nak memperingatkan tentang solat sedikit yang saya sediakan pen kertas. Kalau terputus, mana kita anggap terputus terus Zaid, sebab saya ada gangguan talian dekat sini. Okey. Saya tak tahu kenapa dia keluar masuk, tapi so far you all kata masih dengar, alhamdulillah. Baik. Suara okey. Okey, baik. Dalam surah Fatihah, saya nampak saya dah keras tu. Okey, tak apa. Maafkan arwah. Baik. Apa saya nak cakap tadi? Surah Fatihah dalam solat, hati-hati terhadap huruf ba. Perkara penting tertinggalkan. Kita akan Allahu Akbar. Baca apa ni? Baca doa iftitah. Bismillahirrahmanirrahim. Best tu. Ataupun Bismillahirrahmanirrahim. Bestnya baca rupanya dia bismillah je. Ba hilang. Maka habislah Fatihahnya. Bila habis Fatihah, habislah solat. Sayang So hati-hati kat situ sikit lah. Bismillah. Kemudian pada mad arid li sukun. Contoh, dia ada 3 perkara yang saya ingatkan untuk hari ini. Pada hari-hari akan datang kita akan saling ingat mengingati. Banyak sebenarnya, tapi 3 perkara cukup. Pertama, hurufnya jangan dibuangkan, bismillah. Yang kedua, syaddah. Syaddah yang sabdu. Ar-Rahman, kan? Kan? Bismillahirrahmanirrahim, kan longgar tu. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Longgar je. Ar-Rahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki. Baik. Yang ketiga, mad arid li sukun, yang hujung tu sekurang-kurangnya 2 harakat. Biasanya kita baca 4 harakat, jarang orang baca 6 harakat. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, 2 harakat. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. 2 harakat tu sebenarnya hujung tu. Tahu ma'arif sukun yang hujung. Min, Rahim tu kan. Baik. Edwin kalau tak boleh nak follow ni, sabar Edwin Saya difahamkan betul Zainal Edwin namanya. Semoga Allah bagi sesuatu yang baik untuk Edwin. Amin. Lepas tu saya Amin. saya buka ruang Edwin untuk personal dengan saya. Itulah apa yang saya boleh bantu. Yang lain-lain saya tak nak buka ruang dulu. Jangan kacau saya punya live, okey? Edwin. InsyaAllah. Kan tak sempat saya nak duduk dengan rumah saya. Asyik ajar kau ngaji je. Baik. Itu 3 perkara. Huruf jangan hilang. Syaddah kena jaga. Kemudian mad arid li sukun. Minimum 2 harakat sudah memadai. Afdalnya 6 harakat. Biasa kita baca 4 harakat. Tapi berhati-hati bila okey, kita sama-sama kita hadiahkan untuk orang tua kita pagi ni dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Perasan tak? Semua 1 harakat. Korang nak ke mana? Bismillahirrahmanirrahim. Ataupun nak selamat, nak baca laju, wasalkan semua. Tahu wasal? Sambungkan. Saya bagi contoh bacaan wasal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada janggal dekat situ sebab
Dhalin dia ada mad mad lazim kalimi musakkal, dia ada yang tanda panjang tu melengkuk macam cacing. Perasan tak? Yang itu memang kena 6 harakat. Tak boleh adjust. 4 atau 5, 6 harakat. Dia kena panjang 6 harakat. Yang lin 2 harakat. Kan saya baca tadi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Oh, macam janggal. Biasanya yang lain baca 2 harakat, 2 harakat, 2 harakat. Yang ujung tu lah baca panjang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang lain 2, yang ujung pula kau main 6. Kau dah kenapa? Kan? Okey, boleh minimum 2 harakat tu insya-Allah selamat dah. Tapi berhati-hati waktu Al-Fatihah. Time tu langgau saja. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu selamba je hati-hati alif lam lam ha. Siapa yang mengikuti pengajian bersama dengan saya ni, siapa langgar yang hujung tu yang belum berkahwin, kita doakan dia tak kahwin. Takut. Masya-Allah. Itulah doa guru saya masa belajar kat Mesir. Dia kata dalam kelas kalau berbual, Syekh ni buta Syekh ni tak nampak kan, tapi hebat dia. Dia tak nampak. Dia kata siapa berbual tu, aku dengar ada orang bisik-bisik kat belakang tu, aku doakan. Siapa yang berbual dekat belakang tu, aku doakan dia. Dia tak kahwin sampai bila. Senyap terus kelas. Takut tak kahwin kita orang semua. Kan? Takut tak kahwin. Lepas tu Syekh ketawa. Oh, baru aku tahu anak murid aku, budak-budak Malaysia ni takut tak kahwin. Dia ketawa. Ya Allah. Dia kata tak. Dia kata, aku doakan kalian semua kahwin, dapat zaujah solehah. Dia kata dapat isteri yang solehah dan sebagainya. Kan? Sebagaimana doa guru-guru saya, itu juga doa saya pada kawan-kawan dekat sini. Yang belum berkahwin, Allah SWT mudahkan urusan jodoh. Yang belum ada rezeki anak, Allah SWT bagi rezeki anak. Yang mana sedang berjuang untuk masalah ekonomi, Allah selesaikan masalah-masalah tu. Yang berjuang untuk memperbaiki hati dan nurani supaya sesuai dengan kehendak Allah SWT dan Rasulullah SAW, Allah permudahkan jihad kalian. Allahumma amin. Cukup dulu setakat ni. Yang baik tu datang dari Allah SWT. Tolong aminkan sikit doa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala washabihi ajma'in. Allahumma ya azim sultan ya qadimul ihsan ya da'imun ni'am ya hadiran laysa ghaib. Amin. Ya mawjudan inda syada'id ya khafiyal lutfi ya latifas sun'i ya haliman la ya'jal salli ya rabbi ala sayyidina Muhammadin wa ta'ala sahabati ajma'in. Allahumma ya muyassira kulli asrin ya ma'mana kulli ma khif yassir alaina kulli asir wa taysirul asir alaika yassir. Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayan wa tansir hajatuna kasir wa anta alimun biha wa khabir. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an. Allah ahli al-Qur'an wa khassatuh. Allahumma ja'alil Qur'an al-azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina wa sa'iqana wa dalilana ilaika wa ila jannatika jannatin na'im bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Jadian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz. Terima kasih.